Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan daripada percubaan 2020, SPM 2020 bagi Negeri Sembilan. Okey, kita tengok soalan. Soalan 1. Okay, Raja 1.1 menunjukkan struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, ini adalah sel haiwan dan ini adalah sel tumbuhan. Di sini ada P, di sini ada R dan ada Q. Okey, kita tengok soalan. Okay, namakan struktur yang berlabel P, Q dan R. Okey, P apa, Q apa dan R apa. Okey, kita tengok jawapan. P adalah membran plasma, R adalah vakuum dan Q adalah dinding sel. Okey, jawapannya. Okay, nyatakan dua perbezaan struktur. Struktur antara P dan Q. Okey. P dan Q iaitu membran plasma dan juga dinding sel. Apa perbezaan antara kedua-duanya? Kita tengok jawapan. Okey, perbezaan P. P ini adalah membran plasma. Okey. P dibina daripada fosfolipid dan protein. Q dinding sel, Q adalah selulosa. Okay. Kemudian yang kedua, P adalah separa telak, manakala Q adalah telak sepenuhnya. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Namakan membran yang mengelilingi struktur R. R adalah vakuum. Apa nama membran tu? Membran tersebut adalah tonoplast. Membran tersebut adalah tonoplast. Okey. Tengok soalan seterusnya. Apakah peranan struktur R, vakuum, dalam mengekalkan kesegahan tumbuhan herba? Terangkan. Terangkan peranan. Okey, kita tengok apa peranan struktur R. Okey. Peranan struktur R, apabila air meresap masuk ke dalam vakuum struktur R secara osmosis, struktur R akan mengembang. Bila dia kembang, dia akan menghasilkan tekanan segah ke atas dinding sel. Dan bila dia telah menolak sitoplasma ke dinding sel, maka sel akan menjadi segah. Bila sel segah, dia memberi sokongan kepada tumbuhan herba. Itu peranan vakuum. Okey. Seterusnya. Raja 1.2 menunjukkan keratan memanjang flower yang mengangkut bahan organik yang disintesis oleh tumbuhan. Okey, kita tengok gambar raja. Ada serakan, ada tiub tapis, ada plat tapis. Tiub tapis, plat tapis. Namakan proses pengangkutan bahan organik tersebut. Okey, apa nama dia? Satu markah saja. Okay. Proses pengangkutan bahan organik tersebut dipanggil translokasi. Dipanggil translokasi. Okey. Kemudian kita tengok apakah fungsi serakan. Apa fungsi serakan kepada flower? Ini serakan. Ini serakan. Apakah fungsi serakan kepada flower? Tengok apa fungsi serakan. Membekalkan tiub tapis dengan tenaga. Dia akan bekalkan tenaga kepada tiub tapis atau juga dia membekalkan protein ataupun ATP kepada
tube tapis atau nutrien. Untuk apa? Untuk mengangkut bahan organik. Jadi tube tapis perlukan tenaga, perlukan ATP ataupun protein dan juga nutrien supaya boleh mengangkut bahan organik. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Raja 1.3 menunjukkan struktur batang dengan bahagian luar gelang dibuang kulit selepas setahun. Okey. Ini pokok yang dah dibuang kulitnya dan selepas setahun dia akan jadi macam ni. Okey. Terangkan keadaan ini. Terangkan keadaan tu. Kenapa dia jadi macam tu? Okey, kita tengok jawapan. Okey, kawasan di atas gelang menjadi bengkak sebab pengumpulan bahan organik ataupun hasil fotosintesis iaitu gula ataupun sukrosa. Okey, atas ini dia jadi bengkak. Okey, jadi bengkak. Okey. Kemudian kenapa dia jadi bengkak? Sebab bahan itu tak boleh diangkut ke bawah. Sebab flowworm pada kulit tu telah dibuang. Jadi bahan tu tak boleh bergerak ke bawah lah sebab bahan organik itu dari daun. Okey. Jadi kawasan gelang yang di bahagian bawah akan mati dan pertumbuhan dia akan terhenti. Jadi kawasan gelang yang kat bawah ni akan mati dan pertumbuhan dia akan terhenti. Okey. Kenapa dia mati? Sebab tak ada bahan organik ataupun tak ada gula yang diterimakan untuk aktiviti metabolisme sel. Jadi dia tak dapat bahan. Okey, itu saja. Okey, 12 markah. Nanti kita akan bincang soalan seterusnya.